kita dan juga persiapan untuk menjadi seorang Muslim yang baik, yang boleh membawa manfaat semaksimum mungkin selagi hidup di dunia ini. Saya mohon jutaan kemaafan atas kelewatan. Saya keluar daripada Bandar Seri Putra. Barangkali ada tuan-tuan tahu Bandar Seri Putra ni kat mana. Dia 2 kilometer daripada Nilai. So nak rentas ke sini memang amazing jam. 2 jam baru sampai. Macam pergi Johor Bahru dah sini tuan-tuan. Membicarakan perihal kemerdekaan dan di mana kita dalam yang dinamakan dengan kemerdekaan ini, saya fikir satu topik yang sangat penting untuk kita fahami bersama supaya kita dapat adunkan antara persepsi ataupun di antara ilmu kemerdekaan ataupun ilmu kefahaman kita mengenai kemerdekaan dan bagaimana ianya diadun dan disulam dengan tuntutan agama Islam supaya kemerdekaan ini tidak hanya sekadar dilihat membebaskan negara daripada penjajah dengan meninggalkan elemen-elemen penjajahan yang lain. Kita mesti merdeka dalam erti kata yang sebenarnya dengan membawa kebebasan dalam segenap segi kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Kalau mengikut Dewan Bahasa, kemerdekaan ini membawa takrif bebas daripada penjajahan, kurungan atau naungan dan sebagainya. Ia juga bermaksud lepas daripada tebusan atau tuntutan serta berdiri sendiri dan tidak bergantung pada yang lain. Ini boleh kita lihat dalam Dewan edisi keempat, Kamus Dewan edisi keempat. Di dalam bahasa Arab, kemerdekaan disebut sebagai istiqlal. Istiqlal iaitu bersendiri dalam memiliki kemuliaan, berdikari dan bangkit daripada penindasan atau melepaskan diri daripada sesuatu ikatan. Kita tahu bahawa Nabi Muhammad SAW sepanjang berada di Mekah selama 13 tahun, baginda berhadapan dengan pelbagai ancaman, dengan pelbagai tekanan hidup, dengan pelbagai gangguan keselamatan. 13 tahun itu Nabi bersabar kerana Allah tak benarkan Nabi keluar daripada Mekah. Allah suruh Nabi teruskan usaha buat kerja dakwah, beri orang Arab Quraisy itu kefahaman dan kenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka melihat Kaabah, mereka tahu Kaabah ini adalah peninggalan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan mereka tahu Kaabah itu juga signifikan dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi orang Arab Quraisy dengan ajaran Islam bukanlah jauh. Sebab Allah beritahu dalam Al-Quran, وَمَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًا وَلَا نَصْرَانِيًا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا. Adalah Nabi Ibrahim itu bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi Nabi Ibrahim adalah Nabi yang cenderung kepada agama yang benar. Sebab datang Yahudi klaim, mereka tuntut kata Nabi Ibrahim adalah sealiran dengan mereka. Datang pula Nasrani pun menuntut berdemikian. Kata Nabi Ibrahim adalah aliran mereka. Allah menafikan bahawa Nabi Ibrahim ini bukan Yahudi, bukan Nasrani. Dan tidak ada ajaran yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim yang ada kaitannya dengan agama Yahudi maupun agama Nasrani. Semua ini penting untuk kita faham bahawa dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW di Mekah bukanlah sesuatu yang baru bagi orang Arab Quraisy. Mereka kenal Nabi Allah Ibrahim, mereka kenal Nabi Ismail alaihi salam dan apakah ajaran Nabi Allah Ibrahim, apakah ajaran Nabi Allah Ismail alaihi salam. Allah beritahu bahawa tugas Nabi Allah Ibrahim AS dan Ismail AS adalah liyutahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'i sujud. Kerja Nabi Ibrahim, Nabi Ismail adalah membersihkan kota suci Mekah daripada unsur-unsur syirik. Bersihkan supaya mudah untuk orang rukuk, mudah untuk beriktikaf, mudah untuk orang beribadat.
Dia bersihkan kota Mekah. Jadi kota Mekah itu sendiri adalah gambaran bagi akidah, gambaran bagi tauhid, gambaran bagi mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa orang Arab Quraisy jahiliyah tentang Nabi? Kenapa mereka marah Nabi? Kenapa mereka lawan Nabi? Kerana bagi mereka ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam atau ajaran dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran yang bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka. Tuan-tuan rasa dakwaan itu betul atau salah? Salah. Nenek moyang yang mana satu suruh sembah berhala? Tunjuk. Nenek moyang yang mana satu? Kalau orang Arab Quraisy kata nenek moyang mereka adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. So nenek moyang yang mana? Sebenarnya dakwaan mereka itu ada dakwaan yang terpesong. Sebab itu Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad beritahu, ingat Allah itu Tuhan yang satu. Siapa yang turunkan hujan? Siapa yang turunkan itu? Siapa yang bagi makan? Siapa yang minum? Sebab itu Quran beritahu, kalaulah ditanyakan kepada kafir Quraisy, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Muhammad, kalau engkau tanya kepada mereka, siapa yang jadikan langit dan bumi, mereka pasti akan jawab Allah. Arab Quraisy, mereka akan jawab Allah yang jadikan langit, jadikan bumi, yang turunkan hujan, yang menghidupkan, yang mematikan, Allah. Habis kalian sembah berhala sebab apa? Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dia tidak ada keyakinan pada diri sendiri. Terpaksa guna perantaraan untuk mendapatkan kabul, supaya kabul permintaan mereka. Lalu wujudlah berhala-berhala di keliling Kaabah. Asalnya satu berhala je bawa masuk daripada Syam. Sebab adalah susur galur daripada peninggalan Nabi Allah. Anak cucu Nabi Allah Nuh alaihi salam, apabila mereka sudah tidak ada. Ada orang nak buat kenangan, nak buat ingat, tanda ingat. Diwujudkanlah objek-objek tertentu. Bila ada orang pergi ke Syam, orang kafir Quraisy pergi ke Syam, kata orang di Syam itu menyembah objek, maka dia bawa balik satu objek ke Mekah. Itulah permulaan. Daripada situ menjadi kembang, menjadi banyak. Jadi kabilah-kabilah ini sudah ada banyak kabilah di Mekah, setiap kabilah ada berhala dia sendiri. Kabilah A, berhala ini. Kabilah B, berhala ini. Maka berlumba-lumbalah berhala mana yang lebih besar, berhala mana yang tangan dia banyak, berhala mana yang itu dan ini. So fighting, competition. Tengok mana satu yang lebih besar, mana satu yang lebih banyak, tangan lebih mana satu yang mana. So, objek itu dijadikan sebagai gambaran bahawa itulah Tuhan. Kan salah. Dan Nabi Muhammad berjuang untuk betulkan. Jangan, salah. So, 13 tahun Nabi berjuang. Siang, petang, pagi, malam. Nabi tak give up. Selagi mana Allah tak perintahkan Nabi berhijrah. Selepas hampir 13 tahun barulah datang perintah baginda boleh berhijrah. Saya sebut supaya kita dapat lihat kemerdekaan yang Nabi bawa ke kota Mekah. So salah satu kemerdekaan yang Nabi bawa adalah membebaskan manusia daripada akidah yang salah. Membebaskan manusia daripada syirik. Membebaskan manusia daripada nilai-nilai yang terhakis dalam kehidupan manusia. Mana masuk akal anak perempuan itu dibunuh? Mana masuk akal perempuan itu dijadikan sebagai bahan pemuas nafsu? Mana masuk akal bila yang kuat itu menindas yang lemah? Dan di zaman itu juga ada sistem penghambaan, ada sistem kasta. Semua ni Nabi tak betulkan. Perjuangan Nabi SAW, walaupun tak ada pihak daripada luar datang menjajah kota Mekah. Nak jajah buat apa? Mekah ada apa? Ada air Zam-Zam. Bukan ada pokok kayu pun masa tu. So, ada penjajahan. Kalau lihat negara-negara Arab yang di sekitar itu, ada penjajahan. Dijajah. Ada usaha untuk menjajah. Jadi kita lihat. Saya nak ambil satu contoh bagaimana negara Arab lain dijajah. Seperti mana kita biasa dengar nama Omar Mokhtar. Seorang pejuang di Libya. Pada tanggal 12 September 1931. Adalah tarikh hitam bagi pasukan tentera Islam di Libya. Apabila Omar Mokhtar diberkas oleh kolonial Itali setelah pertempuran sengit berlaku di antara kedua-dua belah pihak di Selonta berhampiran dengan Jabal Akhdar.
Dalam pertempuran tersebut, seramai 40 orang tentera Islam terkorban. Manakala Omar Mokhtar pula ditangkap dan dipenjarakan. Beliau ditahan di kamp Benghazi dengan harapan gerakan penentangan Libya akan jadi layu dan lenyap. Sebab pemimpin itu bila ditangkap, dia boleh melemahkan kumpulan orang Islam di Libya. Tapi lain yang berlaku. Namun, Omar Mokhtar terus berjuang dengan menghunuskan lisannya dengan mengancam kolonial Itali. Dia kata begini, "Saufa ta'ti ajyalun min ba'di tuqatilukum amma ana fahayati saufa takunu atwala min hayati syaniqi." Yang bermaksud kamu pasti bertemu dengan generasi-generasi akan datang selepas aku yang akan berjuang memerangi kebiadaban dan keangkuhanmu. Adapun kehidupan aku yang akan kulalui jauh lebih lama daripada tukang gantung. Jadi, dia beri satu ungkapan yang sangat berani. Tidak merayu untuk dibebaskan, tidak merayu untuk diringankan hukuman, tetapi dia dengan begitu tegas menyatakan bahawa kemenangan itu adalah satu yang pasti. Sebab itu dalam perjuangan ini, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, para pejuang mereka tidak bergantung pada diri mereka. Mereka bergantung kepada generasi yang dihasilkan. Generasi yang dilahirkan. Generasi yang ditarbiah. Cuba lihat bila Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam, bila sudah merasakan bahawa akan ada ancaman baginda dibunuh oleh pemerintah Rom, apa Nabi Isa tanya kepada golongan Hawariyin? Qala lil hawariyina man ansari ila Allah. Tuan-tuan perhatikan ayat ni. Qala lil hawariyina man ansari ila Allah. Nabi Isa tanya kepada pembantu-pembantu dia golongan Hawari, siapa yang akan tolong aku? Siapa yang akan bantu aku? Qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Golongan Hawari ini berkata, kami ini adalah pejuang-pejuang, pembantu-pembantu agama Allah. Penolong agama Allah. Soalan. Kalau saya tanya tuan-tuan, siapa nak tolong saya? Tuan-tuan jawab apa? Saya tolong Ustaz. Betul tak? Simple question. Faham soalan tu kan? Siapa akan tolong saya? Saya tolong Ustaz. Saya tolong Ustaz. Saya tolong Ustaz. Tapi bila saya tanya, siapa akan tolong saya? Orang jawab, saya akan tolong agama Allah. Beza kan? Boleh tanya balik, saya tanya siapa nak tolong saya, tapi awak jawab awak akan tolong agama Allah. Jawapan itu betul ke salah? Betul, sebab saya, Nabi Isa adalah sementara. Tapi perjuangan untuk agama Allah adalah kekal. Betul kan? Kalau saya kata saya ni tolong Nabi, saya akan tolong Ustaz, saya akan tolong Nabi Isa. Kan? Dengan berakhirnya hayat saya, berakhirnya Nabi Isa, maka berakhir ke sudah perjuangan. Tidak kan? Perjuangan tidak mengalami kelenyapan. Dia mesti berterusan. Itu yang dijawab oleh Bani Israel kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Dan begitu juga lah yang disebut oleh Omar Mokhtar kepada penjajah Itali. Dia kata, aku mati tak apa. Kalau aku digantung tak apa. Kalau aku ditahan tak apa. Tapi ingat, umur aku lebih panjang daripada si penggantung tu. Dan kalau engkau musnahkan aku, nanti akan datang ajial. Generasi itu akan datang. Akan silih berganti untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu negara ini dijajah. Kita tahu negara ini pernah dijajah oleh Belanda, pernah dijajah oleh British, pernah dijajah oleh Jepun, kemudian British, kemudian kita diberi kemerdekaan. So tempoh yang dilalui itu tempoh yang terlalu panjang untuk dibebaskan. Sebab kemerdekaan ini adalah sesuatu yang semua orang dambakan. Mana mungkin hasil mahsul negara saya dibawa, didagangkan atau dinaikkan di atas kapal-kapal layar kemudian dibawa ke negara-negara barat. Mana mungkin saya membiarkan demikian. Itu hasil mahsul negara saya. Manakala saya pula menjadi hamba dan dipertuankan dengan penjajah. So ini adalah satu keadaan yang siapa-siapa pun tak boleh nak terima. Siapa-siapa pun tidak boleh nak terima.
Kita lihat apa Pendeta Za'ba sebut. Pendeta Za'ba di antara tokoh pemikir yang pernah wujud di negara ini, dan dia seorang-seorang yang dapat gelaran pendeta. Pendeta ini tinggi ya tuan-tuan, termasuk dalam golongan cendekiawan, pemikir. Kan dia ada kaedah jawi sendiri, puisi dan banyak karya-karya yang dia hasil kamus, yang dihasilkan oleh Pendeta Za'ba. Beliau menyebut mengenai erti kemerdekaan begini. Kemerdekaan ialah berubah daripada kepercayaan dengan izin bodoh, dia boleh sebut begitu, yang melemahkan akal dan ikhtiar kepada kepercayaan yang cerdik, yang membebaskan fikiran, daripada ajaran yang mematikan hati kepada ajaran yang menghidupkan dan menyuburkan dia, daripada i'tikad yang serong dan terpesong daripada i'tikad yang subur dan merdeka, daripada kezaliman pemerintah berdasarkan hawa nafsu kepada kesalehan, dan daripada fikiran-fikiran yang menahan dan menyekat kemajuan kepada fikiran yang membebaskan kemajuan dan menggalakkan kemarahan yang baik-baik dan mulia. So beliau sebut mengenai akal, mengenai kebebasan minda, mengenai ketulinan ilmu, mengenai keaslian rujukan. Dan orang Islam Melayu tidak boleh menjadi sampai bila ikut-ikutan sahaja. Mesti ada inovasi, mesti ada pembaharuan, mesti bawa perubahan. So kita lihat perkara ini yang menjadi salah satu perkara yang disentuh oleh Za'bah mengenai perihal kemerdekaan, membebaskan nafsu dan jangan bertuhankan nafsu. Bila baca perkataan ini tuan-tuan, saya teringat kepada Ibnu Rabi'ah. Ibnu Rabi'ah yang menjadi duta atau menjadi ambassador bagi mengembangkan ajaran Islam ke negara-negara Rom, ke negara Parsi. Ketika Ibnu Rabi'ah, anak siapa tu? Mak ayah dia buat tak tahu Bagus mak ayah dia. Majlis ilmu kena adalah sikit kawalan. Saya tak kisah budak-budak berlari. Baik. Ibnu Rabi'ah pernah berkata di hadapan Imratul Rum. Bila Imratul Rum lihat Ibnu Rabi'ah datang ke Rom dalam keadaan pakaian tak berapa kemas, dia menghadap seorang pemerintah, suatu kuasa yang besar kan. Dengan serba-serbi daif datang daripada negara yang dikatakan sebagai bumi yang tak ada hasil mahsul. Bila sampai, Imratul Rum kata dekat Ibnu Rabi'ah, aku datang, kau datang daripada negara yang miskin. Kau datang daripada negara miskin, negara tak ada hasil. Apa kata? Aku bekalkan dengan bijirin, dengan sedikit dengan bekalan yang boleh beberapa ekor kuda bawa balik. Jadi, you lupakan kau nak sampaikan dakwah, kau bawa benda ni balik. Sebagai bantuan, sebagai maksudnya, dia nak kata tak payahlah buat kerja dakwah, ambil aja ni, baliklah ke negara kau, tak payahlah ajak kami masuk Islam. Itulah lebih kurang ungkapan Imratul Rum, Rustum kepada Ibnu Rabi'ah. Ibnu Rabi'ah jawab, dia kata, ma li hadza ji'tu ilaikum. Aku datang ke negara kalian ini bukan untuk minta subsidi, bukan untuk minta bantuan, untuk dibelas kasihan kepada saya. Aku datang kepada kalian, ji'tu ilaikum li ukhrijakum min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad min dhiqid dunya ila si'ati dunya wal akhirah. Yang bermaksud, aku datang kepada kalian ini bukan untuk minta subsidi. Aku datang kepada kalian untuk mengajak kalian supaya kalian keluar daripada menjadi hamba kepada hamba, supaya dapat jadi hamba kepada Tuhan yang memiliki seluruh hamba. Daripada kesempitan hidup dunia kepada keluasan hidup dunia dan akhirat. Sebab mereka bertuhankan Tuhan. Imratul Rum lebih berkuasa. Jadi pemerintahan itu pemerintahan tidak ada keadilan. Tidak ada kesejahteraan.
yang ada penindasan. So di mana kesejahteraan? Jadi Ibnu Rabi'ah beritahu, kalian masuk Islam, terima hidayah, terima Islam, akan bawa kepada keadilan, akan bawa kepada kemakmuran. Jadi saya fikir ungkapan yang keluar daripada Ibnu Rabi'ah itu adalah ungkapan yang tercerna daripada ajaran Al-Quran. Jelas bahawa mustahil seorang yang tidak hadam dengan ajaran Al-Quran boleh mengungkapkan perkataan yang sedemikian. Sebab itu mereka adalah generasi yang sangat luar biasa. Dari sudut keterampilan, percakapan, dari sudut melaksanakan tanggungjawab. Malik bin Nabi, seorang pemimpin daripada Mesir, beliau sebut mengenai kemerdekaan begini. Bahawa perjuangan membebaskan tanah air harus segera disusuli dengan perjuangan memerdekakan minda. Bila negara sudah dibebaskan daripada penjajah, maka minda masyarakat itu harus dimerdekakan. Disebut istiqlalul aql, membebaskan akal. Beliau menyedari apalah arti kemerdekaan bumi pertiwi jika rakyat peribuminya masih tetap bermindah anak jajahan. Pada poin. Kalau you dah bebas, dah dibebaskan oleh penjajah, tapi saki-baki daripada ideologi ataupun beberapa perkara yang mencengkam kebebasan berfikir, kebebasan hidup, masih lagi dicengkam oleh ideologi penjajah. Membangkitkan jiwa merdeka adalah agenda terpenting yang tidak boleh dikompromikan. Ini disebut oleh Malik bin Nabi. Jadi orang-orang sebegini hidup dalam suasana penjajahan. Sebab Mesir juga dijajah. Satu ketika dahulu. Jadi pemimpin-pemimpin yang lahir daripada Mesir juga ada idea-idea bagaimana masyarakat Arab Mesir itu perlu dibebaskan daripada menjadi penyinambung kepada ideologi yang salah. Dia mengajak manusia untuk mewujudkan suasana yang bebas. Itu baru merdeka. Baru namanya merdeka. Buya Hamka sebut begini. Kita tahu semua Buya Hamka ni seorang tokoh pemikir Islam Nusantara, ya, berasal daripada Minangkabau, dan banyak karya-karya yang Pak Hamka tulis yang bagi saya menarik. Di antaranya adalah Tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar salah satu karya Pak Hamka yang sangat menarik. Bahasa Pak Hamka ni, bahasa Minangkabau adalah bahasa yang hampir sangat dengan bahasa orang Malaysia. Maksud karya dia tidak ada unsur, tidak dipengaruhi dengan bahasa-bahasa Jawa. Itu Pak Hamka. Pak Hamka sebut perihal kemerdekaan begini dalam bukunya bertajuk Falsafah Hidup. Beliau menjelaskan berkenaan pengertian kemerdekaan seperti berikut. Kemerdekaan ialah bahawa engkau rasai dengan perasaan yang jernih. Hak yang perlu engkau ketahui dan waktu itu engkau rasai apa pula kewajipan engkau kepada orang lain. Hak yang saya perlu dapat dan apa pula hak saya kepada orang lain atau kepada persekitaran saya. Engkau merdeka dan bebas mengembangkan sayap, menurutkan kemahuan hati untuk membuktikan bahawa engkau berhak. Engkau boleh mengeluarkan apa yang terasa di hatimu asal engkau hormati pula kemerdekaan orang lain dan engkau bayarkan kewajipan yang diminta oleh masyarakat kepada engkau. So masih lagi dalam kerangka membebaskan manusia ini secara total. Bukan sekadar mengusir penjajah, tetapi minda masyarakat itu masih terbelenggu. Masyarakat belum lagi menggambarkan kemerdekaan yang lebih tinggi atau lebih mendalam. Seorang pemikir dan juga cendekiawan tanah air, Tan Sri Syed Muhammad Naqib Al-Atas, beliau sebut begini. Apabila disebut kebebasan, dalam tradisi Islam ianya merujuk kepada ikhtiar, kepada pilihan, dan bukan hurriyah, bukan kebebasan. Beliau tidak bermaksud bahawa kemerdekaan itu adalah hurriyah, bebas.
tetapi pilihan. Ikhtiar adalah memilih sesuatu untuk yang lebih baik. Oleh itu, menurut beliau, kebebasan adalah berbuat menurut tuntutan sifat dasarnya yang benar dan selari dengan fitrah insani dan tuntutan ilahi. So beliau bawa maksud yang lebih mendalam lagi. Jadi bukan bermaksud hurriyah, sebab selalu sebut bila merdeka itu membawa maksud hurriyah, kebebasan. Tapi dia adalah pilihan. Bila seseorang itu merdeka, dia memilih untuk menjadi lebih baik. Saya pilih untuk jadi lebih baik. Saya nak pilih untuk jadi masyarakat yang lebih baik. Malaysia yang lebih baik. Malaysia yang ada identiti dia yang tersendiri. Malaysia yang ada nilai-nilai yang tersendiri. Sebab masyarakat Islam, masyarakat Malaysia ini adalah majoritinya beragama Islam. So, perlu dilihat bahawa bagaimana ajaran Islam itu mendominasi. Mendominasi dan juga dapat diangkat sebagai agama yang ada kepada masyarakat yang ada nilai-nilai Islam. Sebab itu bila tengok, kita perlu lihat kepada audit ataupun indeks syariah yang boleh kita lihat dalam kehidupan bermasyarakat. Saya ada kumpul banyak ucapan-ucapan bekas-bekas Perdana Menteri di Malaysia di hari-hari kemerdekaan dengan saya tak berminat untuk baca satu persatu. Kita lihat kemerdekaan dalam Islam ni. Banyak sejarah membuktikan bahawa Islam telah tersebar ke seluruh pelosok alam, bermula daripada tanah Arab, iaitu dipanggil tanah Ajam, ke negara-negara Ajam, daripada Arab ke Ajam, menyaksikan sebuah kelahiran semula dan kebebasan hidup, sehingga sifat manusiawi diberi penghormatan tanpa sebarang bentuk penindasan dan kezaliman. Sebagai contoh bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi buat pertama kalinya menguasai Baitul Maqdis selepas dikalahkan oleh musuh Islam. Begitu juga ucapan Sultan Muhammad Al-Fatih ketika pembukaan kota Mekah, ketika pembukaan kota Konstantinopel dengan penuh tawaduk dan toleransi serta tasamuh yang amat tinggi. So kita ada contoh Nabi SAW pada hari pembukaan kota Mekah, Nabi boleh saja menghukum pembesar-pembesar Quraisy seperti Abu Sufyan dan lain-lain yang saban hari telah merancang jahat ke atas Nabi Muhammad SAW. Setelah dirobohkan, Nabi tawaf Kaabah 7 kali. Selepas Nabi tawaf, Nabi robohkan semua berhala, Nabi tawaf. Selepas itu Nabi minta Bilal bin Rabah naik atas Kaabah untuk melaungkan azan. Pada masa itu pembesar-pembesar Quraisy yang pernah menganiaya Nabi Muhammad SAW tunggu dengan penuh debaran. Apalah agaknya hukuman Muhammad ke atas kita? Pada hari Nabi Muhammad masuk balik kota Mekah. Takluk balik kota Mekah atau dinamakan sebagai Amul Fathi, tahun pembukaan kota Mekah. Masing-masing tunggu. Apa Nabi sebut? Nabi sebut dengan satu perkataan, idhabu wa antum tulaqa. Pergilah kalian, sesungguhnya kalian dibebaskan pada hari ini. Pergi. Oh, terima kasih. Baru buka lampu. Jawatan kuasa pergi mana tadi? Susun selipar? Saya boleh tanya tuan-tuan sebab saya ahli majlis. Kalau penceramah lain tak boleh tanya, nanti dia tak panggil lah. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian. So Nabi SAW sebut, idhabu wa antum tulaqa. Pergi kalian. Kalian aku bebaskan pada hari ini. Pergi. So menggambarkan jiwa yang besar. Kan Nabi beri peluang, bebaskan mereka. Dan begitu juga kalau bila kita lihat Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika membuka kota Baitul Maqdis. Kalahkan tentera Salibiyah. Dan tentera Salibiyah telah berazam untuk merancang jahat balik. Untuk merancang, kalahkan tentera Islam. Kalahkan tentera Islam. Dan disitulah bermulanya Ghazul Fikri. Ataupun serangan secara halus terhadap pemikiran orang Islam. Sebab dia tahu dah senjata tidak boleh digunakan untuk lawan orang Islam, maka digunakan metodologi
yang lain untuk menyerang orang Islam. Sudah beri laluan azan dulu. Allah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة إنك لا تخلف الميعاد. Tuan-tuan, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membebaskan pembesar-pembesar atau mereka yang pernah menganiaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperlihatkan jiwa besar Islam, jiwa besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi tahu dengan minoriti yang dulu pernah melakukan kejahatan pasti akan dikalahkan dengan majoriti yang ada nilai-nilai kebaikan. Itu yang baginda baca ayat masa baginda tawaf, selesai tawaf baginda baca Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah telah datang kebenaran. Telah datang kebenaran dan pasti kebenaran itu akan hancurkan kebatilan. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, tanggungjawab kita dalam mempertahankan kemerdekaan negara ini adalah kewajipan kita bersama sebagai warga negara, sebagai rakyat yang hidup dalam sebuah negara yang merdeka. So menjaga kemerdekaan ini dengan mewujudkan sifat-sifat positif dalam kehidupan kita ni. Sebagai contoh, kita lihat bagaimana Nabi SAW, Piagam Madinah yang diasaskan oleh baginda Rasulullah SAW telah menyebut semua rakyat jelata hendaklah bersama-sama mempertahankan kota Madinah. Nabi sebut dalam Piagam Madinah. Tuan-tuan, Piagam Madinah ni ada dalam 47 item. Dalam 47 item ni, 27 item ke 26, 27 item menyebelahi pihak bukan beragama Islam. Hanya 22 saja yang menyebelahi pihak orang Islam. So 25, 22 atau 20, 27, lebih kurang macam tu. Nak beritahu yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasilkan dalam bentuk Piagam Madinah ini adalah untuk memperlihatkan bila Islam itu mendominasi sesuatu environment, walaupun ada pihak musuh yang kecil, pasti yang benar, yang ramai itu memberi kemenangan.
Tapi mesti dalam kerangka ada kualiti. Tuan-tuan faham tak? Kita tidak mau jadi seperti orang Islam yang baginda sebut seperti buih di tepi laut. Ramai tetapi tidak memberi kesan. Kita mahu ramai yang memberi kesan. Bukan ramai yang tidak memberi kesan, lalu kita merasakan yang sedikit itu menjadi ancaman. Sebab kita sentiasa takut pada bayang-bayang. If you are enough strong, no worries. Tapi disebabkan kita pun ada kelompongan, kita pun ada kelemahan, maka kita letaklah beberapa kekhawatiran. So kita masih lagi dalam suasana yang bila saya lihat kepada piagam Madinah, maka piagam Madinah itulah yang menjanjikan. Hujungnya, apa yang berlaku? Hujungnya Islam diangkat, Islam mendominasi. Dan piagam Madinah itu juga tidak valid. Kerana bila semua sudah Islam, tidak lagi digunakan piagam Madinah. Untuk berakur janji dengan siapa? Nabi pergi ke Mekah, Nabi pergi ke kota Taif, Nabi beri tawaran Islam, orang tolak. Sebelum itu Nabi mengantar sekumpulan sahabat pergi ke Mesir, pergi ke Habasyah. Sekarang ini Habasyah ini Ethiopia. Di Ethiopia itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakil Nabi Muhammad yang seramai 100 orang yang pergi dalam hijrah yang kedua ke kota Habasyah ini, yang diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib yang mengetuai rombongan itu berdiri tegas di hadapan Raja Najasyi membuktikan kebenaran ajaran Islam. Bila hampir 100 orang sudah tidak kelihatan di kota Mekah, timbul kerisauan di kalangan pembesar-pembesar Quraisy. Mereka kata, mana pergi pengikut-pengikut Muhammad ini? Hampir ramai yang tidak kelihatan. Siasat punya siasat dapat tahu mereka sudah sampai ke Habasyah. So pembesar Quraisy merancang untuk mengantar sekumpulan pembesar Quraisy ke Habasyah supaya boleh bawa balik orang Islam yang sudah pergi ke Habasyah. Yang diketuai oleh Abu Musa al-Ash'ari dan beberapa orang sahabat, beberapa orang pembesar-pembesar Quraisy yang lain. Sampailah Abu Musa al-Ash'ari ke Habasyah. Sampai di Habasyah dia bawa hadiah-hadiah yang bernilai untuk diberikan kepada Raja Najasyi sebagai hubungan diplomasi. Cuma dalam pemberian hadiah itu ada maksud yang tersirat. Apa dia? Abu Musa al-Ash'ari beritahu, tuanku patut datang bawa hadiah daripada Mekah sebagai tanda ingatan, tanda persahabatan Mekah dan Habasyah. Dan satu perkara juga patut ingin sampaikan daripada hasrat pembesar-pembesar Mekah adalah supaya tuanku boleh pulangkan balik sekumpulan orang yang daripada Mekah datang ke negara tuanku. Raja Najasyi kata, kenapa aku harus pulangkan? Mereka ini adalah pemberontak, tuanku. Mereka ini pengganas. Mereka ini tidak boleh dibiarkan. Nanti negara tuanku akan jadi tidak aman. Mendengar perkataan itu, Raja Najasyi jadi risau. Dia kata, kalau begitu, bawa dia orang balik. Ambil. Pada ketika itulah Ja'far bin Abi Talib tampil ke hadapan mempertahankan hak dia. Ja'far kata kepada Raja Najasyi, tuanku, kami datang ni ke negara tuanku kerana kami diberitahu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pergilah ke bumi Habasyah, di situ ada seorang raja adil lagi bijaksana, tidak akan menzalimi orang. Sebab itu kami datang ke negara tuanku. Kenapa kamu diusir? Kerana kami ikut ajaran Muhammad. Ajaran Muhammad? Apa itu ajaran Muhammad? Lalu Ja'far pun beritahu, kunna qauman na'budul asnam, wa naqta'ul arham, wa na'tiyal fawahish, wa na'kulul mayta, fa'atana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa amarana alla na'buda illallah, wa la nusyrika bihi syai'a, wa amarana an nasila raham, wa amarana alla na'kulul mayta, wa amarana alla na'tiyal fawahish. Dulu kami ni, wahai raja, sembah berhala, datang Muhammad suruh sembah Tuhan yang satu. Dulu kami makan bangkai, binatang yang disembelih dengan menyebut nama-nama berhala.
Datang Muhammad suruh kami makan binatang yang disembelih dengan sebut nama Allah. Yang ketiganya, kami ni suka bergaduh, memutuskan silaturahim. Datang Muhammad suruh kami jaga silaturahim, jangan gaduh-gaduh. Yang keempat, kami ini dulu suka melakukan perkara keji dan mungkar. Datang Muhammad suruh kami tinggalkan perkara keji dan mungkar. Ini saja ajaran Muhammad. Raja Najasyi, dia cerdik, dia pandai, dia tahu apa elemen yang bawa kepada keganasan, apa elemen yang bawa kepada keharmonian. Raja Najasyi kata, kalau begini, ajaran yang kalian amalkan, ajaran Muhammad itu sudah hampir dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Benar tuanku, kata Ja'far, dalam Al-Quran juga ada diberitakan perihal Isa alaihi salam. Raja Najasyi bila dengar demikian, dia kata dengan Ja'far, kalau begitu, ke sini lagi. Mari dekat dengan aku. Bacakan ayat-ayat dan cerita mengenai Nabi Isa yang diturunkan kepada Muhammad. Dia pun bacalah ayat, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Ja'far baca ayat-ayat perihal Nabi Isa alaihissalam, bagaimana Maryam mengandung, bagaimana Maryam bawa diri, bagaimana Maryam berbicara dengan malaikat yang beritahu Nabi Isa itu akan dilahirkan dari perut Maryam. Bagaimana Maryam alaihissalam mengasingkan diri, bawa diri pergi jauh. Sehingga lahirnya Nabi Isa, sehingga Nabi Isa itu dibawa dalam dakapan. Dan Allah beritahu, wahai Maryam, kalau ada orang ajak kau bercakap, jangan bercakap. Jangan tanya, kalau orang tanya kepada kamu satu persoalan perihal kau mengandung, kau jangan jawab. Biar aku yang jawab. Dah ada baby dalam dakapan, bawa ke dalam masyarakat. Orang tuduh macam-macam. Maryam dengan perempuan tak baik, dengan keturunan yang baik, tapi engkau macam mana boleh jadi perempuan yang tak baik? Macam mana anak dara yang al-batul disebut dalam Al-Quran, yang suci, lagi mulia sifatnya, tiba-tiba datang dengan baby, dengan bayi. Maryam tunjuk kepada baby itu, Maryam tak bercakap apa-apa. Fa'asyarat ilaihi. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maryam, kau tunjuk budak tu, kau suruh kami cakap dengan budak tu ke? Budak tu macam mana mau cakap? Budak tu macam mana mau cakap? Tiba-tiba baby tu bercakap. Nabi Isa bercakap. Qala inni abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya dhalika Isa ibn Maryam qaul al-haqqi alladhi fihi yamtarun. Beritahu perihal Maryam. So bila dibacakan ayat-ayat ini, Raja Najasyi rasa sangat terpegun. Dia kata, kalau begitu, kalau beginilah ajaran Muhammad, kalau beginilah ayat-ayat yang cerita mengenai Nabi Isa alaihissalam, demi Allah, dia kata, Raja Najasyi kata, demi Allah, takkan aku serahkan seorang pun daripada mereka yang datang ke negara aku. Ya. So bukan sesuatu yang mudah. Terpaksa lari pergi bersembunyi di situ, lari pergi bersembunyi di sini sebab tidak aman. Semua orang nak lahir dan membesar di tanah air sendiri. Biar susah macam mana pun, biar buruk macam mana sekalipun, tanah air lah. Rumah kita lah, kampung kita lah. Tuan-tuan boleh tidur di hotel 5 bintang, 7 bintang, 8 bintang. Tapi mana lebih enak tidur? Di katil di rumah sendiri ataupun di hotel? Rumah kita katil barangkali tilam kita 350 saja. Tapi tak tahulah kalau orang Kota Damansara punya tilam 30,000, 40,000. Kan? Sebab itu tilam saya, rumah saya.
Biarpun pondok yang hotel 5 bintang bukan saya punya. Katil tu bukan saya punya. Kalau sebelum pukul 12 saya tak check out, reception dah call pukul berapa nak keluar. Yang ni saya boleh tidur sampai pukul berapa pun. Tak sama kan? Tapi Nabi Muhammad SAW lahir membesar di Mekah. Nabi berhijrah pergi Madinah. Nabi datang balik Mekah, buat pembukaan kota Mekah. Lepas tu Nabi Muhammad pergi balik Madinah. Nabi tidak memilih untuk wafat di bumi Madinah, di Mekah. Nabi memilih untuk wafat di Madinah. Ya. Pernah berlaku satu peperangan yang namanya peperangan di Ja'ranah ni pada tahun ke-8 Hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ke-8 Hijrah. Belum lagi dibuka kota Mekah. Kota Mekah tak buka lagi. Tapi bilangan orang Islam sudah semakin bertambah di kota Mekah. Nabi datang bawa tentera daripada Madinah pergi ke Mekah. Sampai di Mekah, sampai di Ja'ranah ni yang tempat tuan-tuan pergi kadang kalau pergi umrah tempat tempat mikat. Sampai di situ datanglah orang Islam daripada Mekah join Nabi Muhammad di pentas ataupun di medan pertempuran. Join di situ. Orang Islam berlawan dengan pihak musuh. Menang besar. Menang besar. Orang Islam menang besar. Jumlah dalam 9,000 orang yang dikalahkan. Jadi besarlah jumlah peperangan. Dan bila yang dikalahkan itu tentera yang besar. Jadi harta rampasan pun besarlah juga. Harta rampasan pun besar. Jadi, bila harta rampasan besar, Nabi pun agihkanlah harta rampasan kepada mereka yang terlibat dalam peperangan. Bagi. Nabi SAW bagi lebih kepada penduduk Mekah. Lebih sikit lah bagi. Sudah ada yang bercakap. Tengok Muhammad. Bila balik kampung, dia bagi orang kampung dia lebih. Siapa yang cakap? Ansar yang bercakap. Tengok Muhammad. Dia dah bagi lebih kepada orang kampung dia. Datang Mekah, dia bagi orang kampung dia lebih. Sampai benda tu kat telinga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kata apa yang bercakap? Apa yang jadi ni? Nabi kumpul golongan Ansar. Yang Mekah ni, Nabi suruh balik, Ansar Nabi kumpul. Nabi tanya, apa benda yang aku dengar daripada kalian ni? Sebab kalian rasakan bahawa aku ini datang ke Madinah dalam keadaan selai sepinggang. Tak ada apa-apa, kalianlah bagi aku pakaian. Adakah kerana kalian merasakan bahawa aku datang ke negara kalian, datang ke Madinah dalam keadaan tak ada harta, kalianlah bagi aku harta. Tidak ada tempat aku menumpang kasih, kalianlah bagi tumpang kasih. Adakah itu menjadi satu persoalan besar? Mesti Muhammad lebihkan orang Madinah, sedangkan kita yang tolong kita yang tolong Muhammad masa Muhammad susah. Sekarang Nabi Muhammad bila dah menang dalam pertempuran, Nabi bagi orang Mekah pula lebih. Mungkin itukah yang terlintas di akal fikiran kalian? Tanya Nabi kepada Ansar. Semua diam, tak cakap apa-apa pun. Adakah semata-mata aku lebihkan sedikit pemberian harta rampasan kepada orang Islam Mekah, kalian terkilan, sanggup berkata di belakang? Bercakap di belakang. Sesungguhnya aku lebihkan pemberian itu sebab dua perkara. Pertama sekali, mereka kebanyakannya baru Islam. Jadi aku lebihkan sikit. Yang keduanya, biarlah mereka jadi lebih kuat dengan harta yang mereka ada. Mengangkat martabat hidup mereka di Mekah. Atas sebab itu aku berikan lebih kepada mereka. Nabi tanya lagi. Semua Ansar diam, tunduk kepala. Tunduk. Mana lebih untung? Nabi tanya. Mana lebih untung dan membahagiakan? Orang Mekah balik dengan sedikit harta rampasan yang aku lebihkan berbanding dengan kalian yang akan balik dengan Muhammad ke Madinah. Mana lebih mahal? Ansar semua menangis. Semua menangis. Menyesal.
Aku ni balik dengan korang lah. Korang bercakap sebab harta rampasan yang aku lebihkan, aku balik dengan korang. Begitulah Nabi SAW membangkitkan semangat dan juga menginsafkan, kata-kata yang menginsafkan. Jadi tuan-tuan, perempuan yang saya kasih sekalian, kemerdekaan ini perlukan kepada pengorbanan, kemerdekaan ini perlukan kepada jiwa yang besar, kemerdekaan ini perlukan kepada keterlibatan semua pihak untuk mengekalkan kemerdekaan dalam erti kata yang sebenarnya. Ya, kita tahu bahawa merdeka tidak sekadar membebaskan diri daripada penjajah, tetapi membebaskan minda dan juga kebebasan untuk kita menetapkan dan juga menentukan hala tuju negara kita. Merdeka dari segi serangan pemikiran penjajah juga disebut sebagai al-ghazwul fikri, apabila orang Islam menang dengan tentera Salibiyah dan dikalahkan oleh Salahuddin al-Ayyubi, maka tidak diam pihak musuh, mereka merancang dengan pelbagai strategi untuk menyerang orang Islam. Merdeka dari penjajahan ekonomi, kita mau melihat ekonomi di negara ini, di negara orang Islam, didominasi oleh orang Islam, dengan modul-modul yang baru, dengan instrumen-instrumen yang pelbagai, dan mengangkat ekonomi Islam, kewangan Islam sebagai mendominasi kewangan-kewangan yang lain daripada yang konvensional. So kita mesti bawa nilai-nilai tersebut supaya dapat dikembalikan. Sebab saya bila baca Quran, saya dapat lihat dua unsur yang mendominasi kewangan Islam. Al-adlu wal-ihsan. Sifat adil yang ada dalam kewangan Islam dan sifat ihsan yang ada dalam kewangan Islam. Ini OPR atau OPR-nya setiap malam. Jadi kita pun tak tahu di mana instrumen Islam ataupun syariah diimplement bagi memastikan kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan kewangan. Kita juga berharap pihak perbankan ini tidak mengenakan charges yang lebih tinggi. Kalau saya beli rumah harga 300,000, barangkali masa habis bayar sudah 900 ke 800, 900,000. So ekstra yang saya bayar itu terlalu besar. So di mana peranan pemerintah untuk memastikan supaya yang itu juga dapat dikawal. Supaya rakyat boleh memiliki rumah, rakyat boleh memiliki harta. Bukan seumur hidup sejak anak kita habis bergraduasi, kerja, sampai meninggal, hutang tak habis bayar lagi. Loan untuk berapa tahun? 30 tahun. 30 tahun itu tempoh dia berkhidmat. Bayar hutang. So apa modul-modul yang disajikan oleh Islam? Islam menggambarkan. Sebab itu saya tertarik dengan karya yang ditulis oleh Syekh Abdullah Bayyah. Syekh Abdullah Bayyah ni dia orang Mauritania. Tapi dia banyak bercakap mengenai fiqh, mengenai kewangan, mengenai fiqh, mengenai usul fiqh. Dan termasuklah juga kewangan Islam ini salah satu banyak idea-idea beliau yang saya agak teruja. Di antaranya beliau sebut maqasid al-mu'amalah. Maqasid al-mu'amalah atau maqasid al-maliyah. Beliau dalam kitab itu ada sebut 5 instrumen. Pertama dia sebut ar-rawaj, keduanya al-wuduh, ketiganya al-thabat, yang keempatnya al-adl. Yang kelimanya lupa dah. Apa yang kelima? Dah tua tu dah lupa. Tengok tuan-tuan lah lupa. Kata wuduh, rawaj, tabat, adl. Apa satu lagi? Kalau saya ingat saya bagi tahu. So ada 5 instrumen pada semua. Saya tertarik dengan wuduh. Wuduh ni kontrak must be clear lah. Kontrak mesti jelas. Dia tak boleh ada hidden. Saya tanya dengan orang bank ni, engkau print lah besar sikit, kontrak ni ada 25 pages. Siapa pula nak baca every single line? Kontrak must be clear. Yes or not? Atau tonton sign aja, mentang-mentang nak buat pinjaman, sign aja lah, kita tak ada duit. So kita tidak boleh meletakkan warga negara atau rakyat dalam keadaan serba salah. You don't have choice. So macam terpaksa pula. Dengan kesempitan hidup yang ada, saya terpaksa hutang dengan begitu tinggi. Saya berharap orang bank tak marah dengan saya lah. Saya mengajak untuk tidak melihat sistem perbankan itu bukan satu sistem yang mencengkam orang susah. Menjadikan orang susah itu sebagai
mangsa dan juga peluang untuk mengaut keuntungan. Tuan-tuan kena baca report keuntungan bank baru tuan-tuan tahu. Betul tak? Atau tuan-tuan memang ada cash simpan bawa bantal? Situasi lah. Saya rasa kalau betul merdeka, pergilah. Merdekakan. Merdekakan sistem kewangan. Merdekakan, bawa. Tuan-tuan merdeka kan tuan-tuan? Kalau daging hari itu tuan-tuan kena tipu, makan daging katil. Rupanya dah berapa ramai tuan-tuan masjid Kota Damansara ni rupanya ingatkan daging lembu, rupanya makan daging kenguru. Betul tak? Kan ada tu kecoh kan? So siapa yang menganiaya siapa? Yang bawa masuk daging kartel ni bukannya orang lain, orang Islam juga. Dia juga yang menjadi mediator, orang tengah bawa masuk perkara-perkara ni. Mana you punya sensitivity untuk orang Islam juga yang kau nak bagi makan? Kenapa bangunan buat 10 tak sampai 10 tahun dah retak situ, retak sini, bocor situ, bocor sini? Jawablah kenapa stadium di Terengganu itu tak di-repair lagi? Can you tell me? Who involved? Di mana orang merdeka? You merdeka ke macam tu? Menjadi seorang peniaga, you mengenai orang lain. Sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang kontraktor, you tidak ada sifat al-adil dan ihsan. You buat bangunan besar-besar. Nasib baik dia runtuh masa tak ada orang. Kalau ada orang, betul ke salah cakap saya ni tuan-tuan? So di mana kemerdekaan? You semua kena merdeka. Penjajah dah keluar. Tetapi kita datang dengan new method yang berkuasa, dengan yang ada jawatan, yang ada pangkat, yang ada kedudukan, dia datang dengan new method untuk jadikan rakyat sebagai mangsa untuk mengaut keuntungan. Merdekakah itu? Tidak merdeka bagi saya. Mungkin ada orang berterima pandangan saya, tak terima pun tak apa tuan-tuan. Subjek tu correct lah. Saya pun tak cakap saya tahu semua benda. Tapi tadi situation. Kan? Tuan-tuan akan lihat keadaan yang akan berterusan. So kita mesti kembali, lihat balik dengan pendekatan yang lain. Pertanian, sama juga. Pertanian, for example. Negara ini hujan sepanjang tahun. Rumput banyak. Tapi kenapa daging lembu ambil kat luar? Sebab kita kena buang keluar daripada birokrasi. Birokrasi yang terlalu teruk sangat ini menyebabkan semua harga naik barang. Semua barang naik harga. Semua barang naik harga. Kenapa daging daripada India 1 kilo, daging beku kita dapat RM14 di pasaran. Itu orang dah ambil untung-untung dapatlah RM20. RM20. Kenapa daging fresh kita nak beli sampai RM40? Sebab apa? Sebab dia akan kira manpowernya, makanan. Dulu makanan berapa? Sekarang harga makanan berapa? Sebab siapa yang di tengah-tengah tu ambil untung? Beras pun begitu juga. Siapa yang jadi tycoon? Jadi persoalan-persoalan ini perlu kepada penyelesaian yang tuntas supaya dimerdekakan. Betul-betul memahami erti merdeka. Bukan dikibarkan bendera sedangkan masyarakat dibelenggu susah, dibelenggu hutang, dibelenggu dengan ideologi-ideologi yang lain. Tuan-tuan, peratus graduan daripada Singapura, peratus graduan, kalau tahun ini habis 50,000 orang, katakan 5,000 orang habis graduan di Singapura, 495 orang atau 4,950 orang kerja immediately. Kalau di negara kita, tahap pengangguran tinggi. Tinggi. So bagi saya, ini juga salah satu keadaan yang menyumbang kepada inflasi. Menyumbang kepada masalah. So kalau nak cerita kerangka merdeka, merdeka. Betul-betul bawa merdeka. Semua orang kena faham erti merdeka. Rasa tanggungjawab untuk membangunkan negara, untuk membantu orang, untuk mengeluarkan anak bangsa daripada kesusahan. Sekolah-sekolah asrama satu ketika dahulu diwujudkan untuk anak-anak luar bandar yang pandai, tak dapat sambung belajar ke asrama ataupun tak cukup nutrition. Bagilah sekolah-sekolah yang bagus dekat bandar, biar mereka dapat duduk, mak ayah tak mampu nak pantau. Budak pandai tapi duduk kampung, bawa.
dan sekaligus dapat mengeluarkan masyarakat di kampung itu ke tahap yang lebih baik. Dan juga ekosistem pendidikan itu menjadikan anak beranak keturunan dia lebih pandai. Jadi masyarakat itu semakin maju supaya tidak nampak gap kampung-kampung, bandar-bandar. So kita akan ada dua kelompok manusia. Ini akan membawa kepada permasalahan untuk jangka masa panjang. So apa yang berlaku di sekolah-sekolah asrama penuh? Cuba lihat. Siapa yang ramai di situ? Saya tak ada jawapan. Saya timbulkan saja kalau faham. So di mana merdeka tadi tu? Di mana merdeka? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Jadi menghapuskan perkara-perkara yang mungkar dan membawa kepada ma'ruf. Mungkar tidak boleh. Apa saja elemen mungkar? Menganiaya orang, menzalimi orang, mungkar. Bawa kepada adil dan juga ihsan. Tuan-tuan, barulah akan jatuh pandangan Allah ke atas Malaysia ini, tuan-tuan. Allah Ta'ala beritahu, walau amana ahlul qura wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama. Kalau penduduk bumi itu beriman dan bertakwa, Allah akan buka pintu-pintu langit, murahkan rezeki kepada penduduk negara tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, semoga kita semua bawa jiwa merdeka. Apa dia? Apa dia? Saya sebut dah tadi bahawa unsur-unsur yang perlu dibebaskan termasuklah rasuah, salah guna kuasa, termasuk semua itu. So rasuah salah satu perkara yang saban hari orang bercakap dalam pelbagai pentas. Tapi yang ambil tak tahu dia sedar ataupun tidak. Dia tidak boleh dijenamakan rasuah ni. You bagilah apa nama pun, rasuah tetap rasuah. Ini kongsi rezeki, ini bukan apa kawan-kawan, share je ada untung sikit. Jadi kau bagilah apa-apa branding pun, rasuah tetap rasuah. Kalau engkau tak ada kedudukan di situ, engkau dapat tak manfaat tu? Tak ada kan? So tak ada, tak boleh lah. Ada kawan-kawan buat penyelidikan, pergi interview pesalah-pesalah rasuah di penjara. Interview. So kalau peluang itu datang lagi, katakan dia habis 3 tahun penjara, keluar, dapat balik kerja ke atau kerja balik di mana-mana sektor, dan you dapat peluang untuk ambil rasuah, you ambil atau tidak? Agak-agak tuan-tuan dia jawab apa? Agak-agak tuan-tuan dia jawab apa? Ambil. Macam tuan-tuan sama fikiran dengan dia ni. Dia kata ambil. 70% kata akan ambil. So that mean, maksudnya, the bad habit never die. Never die. Tapi sistem lah, saya nak lihat enforcement. Kalau yang kecil itu ditangkap, yang besar pun ditangkap jugalah. Betul tak? So judgment must be justice. So mesti dilihat bahawa bagaimana you nak putuskan sesuatu keadaan. Betul tak? So that is situation. Saya pernah share cerita Omar bin Abdul Aziz. Tapi ramai ke yang nak dengar? Tapi orang kita ni pandai. Dia ingat dia boleh tebus dosa rasuah, dosa rasuah ni, dia bawa 10 orang anak yatim pergi umrah. Atau bawa orang susah pergi umrah. Lepas tu dia anggap itu dia boleh tebus dosa. Dia kata mana boleh? Engkau boleh berunding dengan Tuhan macam tu ke? No way. Tak ada. Tak ada. Saya nak tengok sejauh mana berkat rezeki dia ambil hak orang lain. Bukan senang. You ada duit banyak dalam akaun, you ada duit banyak, you nak makan banyak mana? Cuma manusia rasa hebatlah bila dia ada duit banyak, dia ada bagus kereta, dia pakaian dia, dressing dia, handphone dia, handbag dia, dan juga dia nak tunjuk rich man. So, itu ke you nak bawa? Jadi, sebab itu ke you nak duit? Kalau you rasa you ada 10 juta, you ada duit banyak, you boleh makan 10 pinggan, fine lah.
Ada duit banyak, you boleh makan berapa pinggan nasi? Sama je. Betul tak? Cuma kalau you makan benda mahal, mahal lah. Murah-murah lah. Umar bin Abdul Aziz, satu hari dia balik rumah, anak dia meronta-ronta nangis, minta belikan baju. Kisahnya berlaku hampir nak raya. Anak dia bagi tahu kepada ayah dia, dengan Umar bin Abdul Aziz, ayah nak baju raya, baju baru, nak raya dah. Ayah dia kata, pakailah, adik kan ada baju lagi, pakailah. Ini baju dah lama dah. Kawan-kawan adik dapat baju baru, nak menangis-nangis. Umar pun balik rumah, tengok anak menangis, meronta-ronta nangis. Kat rumah pun persiapan tak berapa ada nak raya. Dia kata, macam mana nak buat ni? Dia ambil satu keputusan, dia pergi ke Baitul Mal. Umar bin Abdul Aziz pergi ke Baitul Mal. Sampai di Baitul Mal, Umar bin Abdul Aziz beritahu kepada penjaga Baitul Mal. Kata, saya nak pinjam 10 dirham. Siapa yang nak pinjam? Amirul Mukminin. Nak pinjam 10 dirham. Penjaga Baitul Mal tanya, untuk apa wahai Amirul Mukminin? Kalau kat sini memang 24 hours lah. Untuk apa wahai Amirul Mukminin? Tak ada nak raya dah, nak buat persiapan, tak ada duit, tak ada bekalan, apa pun tak ada. Nak buat persiapan, apa semua. Penjaga Baitul Mal kata, boleh, tapi dengan satu syarat. Weh, bagi syarat dekat Amirul Mukminin. Apa syarat dia? Tanya Amirul Mukminin. Lagipun Amirul Mukminin bagi tahu 10 dirham tu nanti hujung bulan kau potonglah gaji. Dia macam advance lah. Amirul Mukminin, penjaga Baitul Mal kata, boleh wahai Amirul Mukminin nak bagi 10 dirham pinjam pendahuluan ni, no issue. Tapi boleh tak Amirul Mukminin jamin kat saya bahawa Amirul Mukminin akan hidup sampai hujung bulan supaya saya boleh potong gaji? Boleh jamin atau tidak? Boleh jamin? Siapa boleh jamin? Menangis Amirul Mukminin balik tak jadi pinjam. Kau tak luluskan siap lah. So different situation sebab diorang adalah jilul Quran. Yang dihadamkan dalam diri mereka Al-Quran. Islam. Understanding. Faham. Bukan dia cakap lain, buat lain. Nampak elok, sembahyang berjemaah. Sekali projek-projek dekat kementerian sapu. Rugi. Inflasi, kita lihat ketirisan-ketirisan yang berlaku, klaim-klaim palsu. So termasuklah rasuah. Semua ini apa tuan-tuan? Kan? So bagi saya, tak merdeka lah. Jiwa tak merdeka. Jiwa you tak merdeka. Sebab you dibelenggu. You dibelenggu. Dalam diri you ada penyakit. Penyakit nak kuasa. Nak itu, nak ini. Dalam diri you ada penyakit. So you tidak merdeka. Sebab itu Umar bin Abdul Aziz, pembesar Rom, datang ziarah Umar bin Abdul Aziz. Pergi ke rumah Umar. Mana rumah Umar? Pondok kecil je. Kat mana Umar? Cari-cari Umar dekat kebun kurma sedang tidur. Berbantalkan tangan, berlantaikan pelepah tamar, tidur. Bangun siap ada kesan-kesan lagi. Pembesar Rom datang dengan pelbagai, dengan pakaian. Nak menghadap Amirul Mukminin kan? Takkan sembarangan, mestilah kemas. Pembesar Rom kata, adil wa nimta. Sesungguhnya kau perlihatkan sifat adil kau wahai Umar. Umar bin Abdul Aziz. Sebab itu, orang bercakap mengenai pelbagai strategi. Lihatlah kepada hayatus sahabah. Lihat kepada kehidupan mereka. Lihat, baca Al-Quran. Jangan pilih ayat-ayat surah-surah tertentu. Baca keseluruhan Al-Quran. Lihat bagaimana Al-Quran cerita mengenai riba. Lihat bagaimana Al-Quran cerita mengenai rasuah. Lihat Al-Quran cerita bagaimana erti kasih sayang, persaudaraan dalam Islam. Kemerdekaan. So semua itu perlu difaham secara bersama. Terima kasih tuan-tuan. Dah 9 suku. Ini adalah pakaian yang saya pakai pukul 7 pagi tadi. Tuan-tuan barangkali dah 3 kali tukar baju. Saya mandi pun belum tuan-tuan. So banyaknya tugas-tugas yang perlu saya selesaikan. So daripada pejabat saya terus kemari. Saya tak sempat balik tu tengok anak-anak saya pun. Cuma cepat telefon saja.
Segala yang baik itu datang daripada Allah, segala yang kurang adalah kelemahan saya, salah silap. Saya mohon jutaan kemaafan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lihat kita, pandang kita dan mengangkat kita dan menjadikan kita ni ummah yang Allah sayang. Ada nilai-nilai yang positif, ada value yang sangat tinggi. Dengan memperlihatkan Islam itu sebagai kehidupan yang dihayati secara syumul. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqa ma'suma wa la taj'alna fina wa la man yatba'una matrudan wa la mahruma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Haji Muhammad Farid Ravi Abdullah yang sudi melapangkan masa untuk hadir pada malam ini. Pihak masjid merakamkan setinggi-tinggi perhargaan ucapan terima kasih jazakallahu khairan katsira. Dan pihak masjid juga menjemput yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Nazim untuk memberikan sedikit cenderamata kepada penceramah kita. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih sekali lagi diucapkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Saf, luruskan saf, rapatkan saf. Samakan tumit, penuhkan saf-saf di hadapan terlebih dahulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر